Sama-sama kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin sekalian, bersempena dengan majlis pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan bagi tahun ini yang diadakan pada pagi ini, untuk pagi ini kita akan sama-sama menghayati dan mendengar satu bingkisan ceramah yang akan disampaikan oleh seorang penceramah yang tidak asing lagi di negeri Pulau Mutiara kita ini. Dan penceramah tersebut ialah merupakan penceramah yang selalu kita dengar di corong-corong radio, dan baru-baru ini kita melihat beliau di kaca TV di Forum Perdana Ehwal Islam. Dan penceramah yang dimaksudkan ialah tidak lain tidak bukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar, yang merupakan pegawai takbir agama daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas. Untuk makluman hadirin sekalian, ceramah pada pagi ini akan menyentuh berkaitan dengan tajuk Meraih Janji Ilahi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar, pegawai takbir agama daerah Seberang Perai Utara, Kepala Batas, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa naziran baina yaday sa'ah, فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis Fadil Ustaz Nasir Osman, yang berusaha Ustazah Ruhaizam binti Abdul Rahim, Ketua Penguatkuasa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Seterusnya para pengerusi Masjid Daerah Kepala Batai, Urustia daripada bahagian penguatkuasa, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang diberikan. Kita berada di dalam rumah Allah, kita berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman dan tenteram, dan seterusnya marilah sama-sama kita melihat satu dua potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihuraikan kepada kita. Tuan-tuan, dia dalam rangka program operasi bersepadu bulan Ramadan pada tahun ini yang dianjurkan oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Antara tujuan kita jalankan ataupun kita lancarkan program ini adalah untuk nak memberikan pemahaman bahawasanya operasi ini bukan hanya dilakukan oleh bahagian penguatkuasaan,
Tetapi peranan dan tindakan ini juga haruslah dimainkan oleh semua pihak, dan di antara pihak yang mempunyai otoriti yang terbesar kepada qaryah itu adalah pihak jawatan kuasa qaryah. Jadi pengurusi-pengurusi mempunyai tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang perlu dimainkan bersama. Kerana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Taala sebut kamu semua, maksudnya kita lah, di antara manusia sebaik-baik khaira ummah, sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala keluarkan daripada kalangan manusia. Siapakah golongan ini? Golongan yang terbaik adalah golongan yang ta'muruna bil ma'ruf. Kita selalu mengajak dan kita memberikan pendedahan kepada benda-benda ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kita juga berperanan untuk mencegah dan juga kita menghindarkan orang ramai daripada melakukan kemungkaran. Kita tahu tuan-tuan sekalian, antara isu yang terbesar ketika mana datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak, isu dia apa? Orang Islam dia tak mau nak puasa. Itu masalah dia tu. Daripada dulu sampai sekarang benda tu kita duk sembang, kita duk cerita tu takkan habis-habis. Bila operasi dilakukan kepada kepada kedai-kedai makan, mereka tutup saat kedai makan, mereka cari alternatif yang lain pula untuk nak bagi makan bulan puasa. Tahun lepas lah, 2 tahun lepas, saya dapat satu cerita. Wallahu ta'alam, tapi cerita ni nampak macam betul. Mereka buat pula jenis sistem online ni. Siapa nak makan, kena naik bas. Nanti dia akan ambil tang mana-mana. Berhenti tang tempat bus stop, kita tunggu tang tu, sekali ada nombor bas tu dia berhenti, kita naik. Rupanya dalam tu ada kedai makan. Dia bawa round kepala batas apa semua, dia tinggal balik. Jadi kawan hak turun-turun tu pun, waktu sebelum nak naik bas tadi pun dia buat muka toya robangan puasa. Jadi dia turun-turun pun buat muka toya macam puasa ya. Tapi kenyang dah atas bas. Yang tu wallahu ta'ala mungkin standard operasi yang telah dilakukan oleh bahagian penguatkuasa pun mungkin ada kot. Lepas pada ni, dia naik atas bas, tengok kita makan, dia tenggak. Kan, lepas tu dia main habak pula kat pejabat agama, kata salah seorang daripada pengurusi masjid kena tangkap, tak puasa hananya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita perbincangkan dengan seputar masa yang diberikan pada saya adalah mengharapkan janji ilahi, mengharapkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni semua nak membawa kepada cerita tentang Ramadan lah. Apapun kalau kita melihat kepada indikator yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada bulan-bulan sebelum nak sampai bulan Ramadan. Orang yang nak masuk bulan Ramadan haruslah ada persediaan. Dan persediaan tu telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tak langsung. Yang pertama didatangkan kepada kita bulan Rejab. Yang kedua didatangkan kepada kita bulan Syaban. Dan yang ketiga didatangkan bulan yang menjadi bulan yang menjadi ujian kepada kita nak tengok tahap mana kita ni, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya cuba himpunkan dan juga saya cuba untuk nak ajak tuan-tuan sekalian, kita melihat apakah hikmah di sebalik bulan-bulan ni. Allah Ta'ala menjadikan bulan Rejab, Allah Ta'ala menjadikan bulan Rejab sebagai salah satu bulan Syahrul Hurum, iaitulah bulan-bulan yang haram. Makna haram ni bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya agama Islam menghormati bulan tu, malah orang-orang yang bukan Islam juga menghormati bulan tu. Yang ni dapat kita lihat kepada sirah nabawiyah, kita dapat lihat kepada sejarah bagaimana pada bulan haram ni orang-orang jahiliah mereka mengharamkan diri mereka daripada berlakunya peperangan dan pertelingkahan. Bila masuk bulan Rejab, nak bergaduh kan dia berfikir dulu, bulan ni bulan apa? Oh bulan Rejab. Tak jadi bergaduh. Kita hold dulu Zat. Masuk bulan Syaban baru bergaduh pula. Kan? Jadi orang-orang jahiliah dia macam tu. Sehingga kan amalan itu dibuat juga oleh orang-orang Islam. Dan Nabi SAW dia meraihkan amalan itu. Maknanya menghormati bulan-bulan haram, yang bulan-bulan yang dihormati ini. Sehingga kan Allah Ta'ala buat turun ayat Al-Quran yang mengiktiraf ada 4 bulan haram, iaitulah bulan Rejab, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah.
Empat bulan ni fala tazalamu. Tuhan kata janganlah kamu menzalimi diri kamu. Maknanya jangan buat satu benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan ni. Tuan-tuan tengok macam mana tarbiyah Allah Taala kepada kita untuk kita nak menemui Ramadan al-Mubarak, dan juga kita mengharapkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana bulan Rejab Allah Taala menurunkan kepada kita kefarduan salat. Yang ni semua orang faham. Bila masuk bulan Rejab, kita tahu apa peristiwa yang amat penting, peristiwa yang amat hebat, iaitulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Untuk apa yang kita bulan Rejab ni? Sebelum nak menemui Ramadan, persediaan kepada kita telah ditarbiyah dan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kena memperbetulkan semayang kita yang pertama. Dan yang kedua, kita nak kena mula dah buat banyak semayang-semayang sunat. Kerana dalam bulan Ramadan kita akan bertemu dengan banyak semayang sunat di dalam bulan Ramadan. Iaitulah yang dikatakan salat sunat, sunat tarawih. Ada yang 8, ada yang 20, macam-macam lah. Tapi bagi orang yang tidak dimulakan, tidak ada latihan, tidak ada tarbiyah dengan salat ketika mana dalam bulan Rejab, bulan Syaban, bila masuk bulan Ramadan, tarawih lah jadi amalan yang paling susah untuk dia nak buat. Tarawih adalah amalan yang paling susah untuk dia nak buat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, alhamdulillah pada tahun ni Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Dibenarkan bagi kita untuk nak semayang di masjid-masjid. Tahun lepas, tuan-tuan pengurusi pun saya rasa semua semayang di rumah, semayang tarawih. Dah lah semayang tarawih di rumah satu bab. Yang kedua nak kena jadi imam di rumah, yang tu satu bab. Apa banyak yang bini tergelak kat kita waktu jadi imam. Kan? Kita dah bersedia, anak-anak dah bersedia, apa semua dah. Kalih tengok mereka, okey ya? Okey angkat tangan. Nak kata sawu subuh fakur tu tak berjumpa. Itulah kali pertama. Lepas tu nak kena semayang tarawih pula, tanya pula orang rumah, kita nak buat berapa rakaat ni? Kita selalunya buat 20 rakaat bang. Tu bini tu. 20 rakaat panjang kot dia kata. Buat takat 8 sudahlah. Tuan-tuan, baru duk angkat takbir, duk dengar dah anak duk tergelak dah kat belakang. Betul tak betul pak boleh jadi imam ni? Kan ada bunyi macam tu. Kali-kali belakang kalau hang gelak lagi, aku terajang pergi ke dapur. Marah kat anak. Pasal apa? Pasal tak apa nak percaya yang pak ni boleh jadi imam. Itu satu. Lepas tu mai pula hari raya. Tahun lepas pun kita raya di rumah. Kan? Ada yang tanya ustaz, telefon ustaz, semayang raya ni kalau semayang saja boleh lah. Tuan-tuan, ada hak jadi angkat takbir sampai 20 kali ibadah. Rakaat pertama apa nama angkat Allahu Akbar. Dia tak tahu nak berhenti tang mana. Aku duk confuse 10 ke 15 lebih lagu tu. Padahal bukan 10, 7 takbir ya. Macam-macam jadi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kira duk telefon pejabat agama ya. Ustaz, bulan ni boleh main tarawih di masjid ke no? Oh tu ceritanya kan. Pasal apa? Pasal tak berani dah. Itulah pengalaman yang amat hitam bagi dia ketika mana semayang di rumah bersama dengan keluarga dia. Baru kita tahu tuan-tuan sekalian, nak jadi imam dia bukan satu benda yang mudah. Tu pun kira nak tukar imam saja kan, kita pun try jadi imam, tengok try baca khutbah, tengok baru kita tahu macam mana. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita dalam bulan Rejab. Dia nak suruh kita perbaiki solat kita. Lepas tu dia nak suruh kita dalam waktu yang sama memperbanyakkan amalan, iaitulah solat-solat sunat. Pasal kita nak bersedia dengan Ramadan al-Mubarak. Itu tarbiyah Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian, bila mai bulan Syaban, itu juga tarbiyah Allah Ta'ala. Syaban, walaupun bulan ni kadang-kadang orang lupa. Nabi SAW ketika mana Usamah bin Zaid, iaitulah cucu angkat Nabi, dia ni anak kepada Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Harisah adalah anak angkat kepada Nabi SAW. Dia mempunyai anak, Zaid mempunyai anak yang bernama Usamah. Tuan-tuan, nama Usamah ni cukup terkenal sebagai satu panglima, seorang pemuda yang diangkat menjadi panglima perang yang cukup berani. Itulah nama Usamah bin Zaid. Nama cucu kita Usamah bin Zaid. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah dengar nama Osama bin Laden kan itu? Osama tu orang putih panggil. Kalau bahasa Arab Usamah, yang tu baru putih. Kan? Jadi nama cucu biar dia berani sikit tuan-tuan sekalian. Usamah bin Zaid, dia pernah tanya tok wan angkat dia, iaitulah Nabi SAW. Apa dia tanya Nabi? Dia kata, ya Rasulullah,
lima araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Dia kata, Tok Wan, saya tengok Tok Wan ni bila main bulan Sya'ban ni nampak lain sikit perangai Tok Wan ni. Kalau bulan-bulan lain ni ajak makan, okey. Ajak minum, boleh. Kan? Ajak mengetih ke mengopi ke apa bahasa kita ni. Boleh belaka. Tapi bila main bulan Sya'ban ni, Tok Wan tak mau. Apa kata Nabi SAW? Dia kata, wahai cucu aku, bulan Sya'ban ini adalah bulan zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Sebenarnya bulan Sya'ban adalah satu bulan yang manusia lalai di dalam dia. Yaghfulun nas, asal ada perkataan ghafila. Ghafila, kalau bahasa kita Pulau Pinang kita panggil apa? Ghaflah. Tu bahasa Arab tu, ghaflah tu. Kan? Ghaflah tu bahasa Arab. Tapi jingga tu saya tak tahu bahasa apa. Mungkin bahasa Myanmar kot. Ghaflah, orang guna bahasa Arab. Itu ghaflah. Sebab dalam bulan Sya'ban ni ramai orang duk ghaflah. Ramai orang duduk kelang kabut. Ramai orang duk lalai dengan bulan Sya'ban. Dia pun tak tahu kelebihan bulan Sya'ban. Pasal apa? Kerana Nabi kata baina Rajabin wa Ramadan. Kerana bulan Sya'ban ni bulan yang duduk celah-celah di antara dua bulan besar, iaitulah bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Menyebabkan kita tak sedar kata bulan Sya'ban tu antara banyak juga kelebihan Tuhan berikan kepada bulan Sya'ban. Dan kata Nabi SAW, bulan Sya'ban juga wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sebenarnya bulan Sya'ban ni tuan-tuan sekalian adalah bulan mula daripada 1 Sya'ban sampailah ke 30 ataupun 31 ataupun 29 Sya'ban adalah bulan yang turfa'u fihi al-a'mal. Allah Ta'ala mengangkat amalan-amalan kita. Tuhan tengok tiap-tiap hari amalan baik kita. Tuhan tengok tiap-tiap hari amalan baik kita yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kita buat semua Tuhan tengok. Maknanya bulan ni Tuhan memang tumpu betul-betul kepada hamba-hamba dia, iaitulah bulan Sya'ban. Dan kata Nabi SAW, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku amat-amat mengharapkan, aku mengimpikan yang kata bulan Sya'ban ini diangkat amalan aku dan saat itu aku sedang berpuasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya banyak masjid bila orang tanya saya apa makna dia Ustaz. Saya cuba mudahkan pemahaman kita tentang amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, hari ni mai ke masjid. Mai hari ni ni. Lepas tu pula, kebetulan ada orang kampung kita pun singgah di masjid. Kan, singgah di masjid. Dia tengok kita duduk dengar kuliah apa semua ni. Lepas tu dia balik rumah, dia jumpa bini kita. Dia habaq kat bini kita. Dia kata tadi jumpa Pak Long di masjid tadi ni. Masjid mana? Masjid Ibadur Rahman. Ni saya nak memudahkan tuan-tuan tentang amalan diangkat ni. Lepas tu Mak Long pun tanya, oh Pak Long duduk masjid dia buat apa? Allah, Pak Long duduk masjid duduk dengar kuliah. Allah, bagusnya Pak Long. Bini kita kenyih tak kenyih dengar? Kenyih Oh bagus. Tapi kalau kawan tu dia memang tengok Pak Long tak dengar kuliah pun, kan? Pak Long duk menyemang di luar ataupun duk baluk rokok daun di luar ya, kan? Duk tunggu TKM ya, contoh lagu tu lah. Dia pergi habaq kat Mak Long, dia kata, Mak Long tanya Pak Long buat apa tadi? Dia kata karut orang duk pergi dengar kuliah, dia duk pergi baluk rokok daun di luar tu. Agak-agak Mak Long nak kenyih ke? Mak Long nak pegang penyapu, nak handuh kita ke? Dia mesti tak seronok. Macam tu juga kita. Kita pun balik-balik bini kita kata, abang, awak yang karut sangat pergi masjid tak pergi dengar kuliah lo. Hang tahu mana kata? Tadi ada orang main habaq. Itu maknanya amalan kita telah diangkat kepada isteri kita. Kalau yang tu pun berasa tak seronok, macam mana pula amalan kita diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita tidak membuat amalan-amalan yang baik. Sebab tu Nabi kata apa? Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Aku nak waktu malaikat habaq kepada Allah Ta'ala, aku tengah duk buat apa? Malaikat boleh bercerita kat Tuhan. Malaikat kata Muhammad sedang berpuasa. Aku berasa seronok ketika mana disampaikan benda baik, berita baik yang aku buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu maksud dia. Dan benda ni tuan-tuan berlaku sekarang ni. Berlaku dan masih berlaku sebelum masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Pasal itulah dalam bulan Sya'ban antara tarbiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, perbanyakkan amalan-amalan kebajikan, pasal amalan kita akan diangkat dan disampaikan kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bulan Sya'ban juga, antara dia kita selalu dengar nisfu Sya'ban. Nisfu ni makna dia separuh daripada bulan Sya'ban. Malam tu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kata, innallaha yattali'u ila jami'i khalqih fayaghfiru lahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat umat ataupun melihat manusia pada malam tu semua. Nabi tengok, Allah Ta'ala tengok kita semua ni. Tengok untuk apa? Iaitulah tengok untuk memberikan keampunan kepada hamba-hamba dia. Malam ni 10 Syaban. Kita malam ni 10 Syaban, kita duk kaluk buat apa? Kita duk baca Yasin, betul tak? Baca Yasin 3 kali lah apa semua. Hak Yasin 3 kali mula-mula derah lah. Mai kedua slow sikit. Mai ketiga tinggal khalifah seorang ya. Hak mana kita hak lain duk perhati ayat Yasin mana betul ikut umai tadi, kita lupa bila takut balas betul orang. Duk fikir yang tu ya. Kan? Jadi malam tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala melihat semua hamba-hamba dia, Tuhan tengok seorang dan Tuhan memberikan keampunan kepada mereka. Illa isnaini, kecuali ada 2 golongan yang tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama al-musyrikin, yang kedua al-musyahin, iaitulah orang-orang yang bermusuhan, bermasam muka. Tuan-tuan, dalam Islam, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, la yahillu li muslim an yahjura akhihi fawqa 3 layali. Nabi kata apa? Tidak halai ke atas seorang Islam ketika mana dia tidak bercakap dengan saudara dia duk berselisih dengan saudara dia, tak bercakap, fauqa salayalin, iaitulah 3 hari dan 3 malam berturut-turut. Islam ni agama realistik. Islam ni agama dia faham kita ni macam mana. Kalau nak bergaduh apa semua boleh, bukan tak boleh bergaduh, tapi dekat 3 hari ya tuan-tuan sekalian. Hari keempat wajib kita tegur. Hari keempat wajib kita bersilaturahim balik, kita berukhuwah balik. Hari keempat tu tegurlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bang? Baik, alhamdulillah. Sambung gaduh balik 3 hari. Kan? Permit 3 hari ya. Hari ke-8 macam tu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bang? Bagus. Siap. Minum kopi. Okey. Bergaduh balik 3 hari. Lah kali kita ni terlalu budak-budak. Oh sungguh? Tak ini bergaduh ha? 3 hari ya yang dibenarkan tuan-tuan sekalian. Kita berapa hari? Di RU tahun lepas kan duk bergaduh sampai ke sekarang ni. Apalah benda tuan-tuan sekalian. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Malam tu kita tidak akan mendapat keampunan daripada Allah. Walaupun Yasin hak kita baca 10-18 kali pun jangan kita duk rasa apa-apa, kerana Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sebagai apa? Sebagai persediaan kita nak menemui Ramadan. Ramadan yang pertama saya sebut tadi, bila masuk bulan Rajab, yang pertama iaitulah persediaan daripada solat kita. Yang kedua, bila masuk bulan Syaban, persediaan kita daripada ukhuwah kita, nak kena jaga hubungan kita sesama Islam. Yang ketiga apa tadi ni, iaitulah jaga amal ibadat kita. Jangan kita duk buat satu amal ibadat dan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Penghujung suratul Kahfi kan kita duk baca, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang harap nak bertemu dengan Allah Ta'ala, zulfa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Dia kena banyak buat amal yang saleh, وَلَا يُشْرِكْ, dan dalam amalan hak dia buat tu jangan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dia? Dihuraikan oleh baginda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi menyatakan, inna akhwafa alaikumus syirkul asghar, aku takut ke atas kamu ni satu syirik yang kecil akan melanda kamu. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar wa huwa riya. Syirik asghar, syirik kecil itu apa? Kita buat satu amalan nak tunjuk ke orang. Kita buat satu amalan sum'ah, nak bagi orang dengar. Kita buat satu amalan ta'ajub, kita bangga, nak tunjuk kat orang kata kita buat amalan tu. Jadi benda-benda macam ni harus kita buang daripada diri kita. Yang tu daripada syirik kecil. Hak syirik besar, berlungguk-lungguk lagi orang buat. Tuan sekalian, ramai orang-orang agamawan pun, walaupun dia orang agamawan, tetapi dengan bomo apa semua menurun apa, kuat juga dia faham. Dengan amalan-amalan karut, faham. Tuan-tuan sekalian, banyak dia dah buat. Allahu Akbar. Saya selalu duduk bagi contoh kalau saya pergi masjid-masjid. Kadang-kadang ayah-ayah kita, kan, tolong-tolong pesan lah, pengurusi masjid tolong-tolong pesan lah, ayah-ayah kita. Bila cek-cek kok pinggang ni duk pakai lagi benang merah pergi selit kat duit seduit tu.
Betul tak? Di pinggang tu ada benang merah, dia pergi selit kat duit seduit. Ambil ayang semayang, cucu tanya. Kan dia selak baju dia, cucu tanya, Tok Wan, benang apa tu? Dia kata, hang tak tahu kata. Dah benang apa Tok Wan pakai? Yang ni benang cacing dia. Benang cacing kata Tok Wan. Bukan benang cacing, benang anaconda lah tu. Kan? Pasal apa dia bubuh tu, pasal apa? Pasal dia faham benda hak tu bila bubuh dia jadi badan tu jadi kemah. Kan? Orang takut dekat dia. Bila orang nak bertemu dengan dia, dia jadi satu amalan penunduk kepada orang. Jadi amalan-amalan sonsang macam ni masih diamalkan oleh orang. Kan? Lepas tu pula yang selalu kita duk buat apa dia tuan sekalian, nak pergi Minang nak darah orang. Celah-celah pergi dengan 3 biji, 4 biji kereta, Minang, bewak pula lintas pula celah tu. Dia suruh driver break, bewak, dia kata bewak, patah balik. Bewak pun garu kepala. Aku bewak ke apa-apa ni bewak? Apalah faham amalan karut-karut ni tuan-tuan sekalian. Allah terseduk amalan tu tak ada. Nabi dah pesan kat kita, Nabi kata yang kata taqwa ni orang yang tak percaya kepada bunyi burung-burung, orang yang tak percaya kepada cuaca-cuaca dan sebagainya. Kan cerita ketika mana sunat istisqa waktu tu. Sunat istisqa. Ketika mana sebelum sunat istisqa tu, dalam khutbah Nabi SAW sembahyang sunat minta hujan tu, Nabi dah habaq dah. Nabi kata janganlah kamu berprasangka kepada Muhammad. Ada orang kata apa? Disebabkan hujan tak turun tu kerana anak Nabi SAW meninggal, iaitu Al-Qasim. Nabi kata semua tu benda syirik. Sebab yang menurunkan hujan, wa nunazzilul ghais, yang menurunkan hujan tu bukanlah disebabkan sesuatu benda-benda atas dunia, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala tak mau buat turun hujan. Kan? Jadi makna dia apa? Jangan kita terlibat dengan amalan-amalan syirik. Ini dalam bulan Syaban. Tuan-tuan, seterusnya, apa tarbiyah yang Tuhan bagi kepada kita dalam bulan Syaban juga? Iaitulah tarbiyah puasa Tuhan bagi kat kita. Sebab Nabi kata fa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku nak amalan aku disampaikan kepada Allah waktu tu aku tengah puasa. Aku tengah puasa. Maknanya bulan Syaban adalah bulan memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Ambil Isnin Khamis, ambil 3 hari dalam bulan Syaban, ambil kita puasa. Sebagai apa tuan-tuan sekalian? Sebagai tarbiyah ila Ramadan, sebagai latihan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau dah mula puasa dalam bulan Syaban, satu Ramadan tu tak ada lah orang lupa, termakan dan sebagainya. Ni satu Ramadan pergi buka dah tudung saji di dapur tu. Makan bagus apa semua, bini kata abang puasa. Dia kata puasa. Allahu Akbar, 2 pinggan nasi balun lah. Pasal apa? Pasal lupa. Lupa apa? Kalau kita puasa daripada bulan Syaban tuan-tuan, dia tak lupa dah Ramadan. Dan dia sebagai satu bulan tarbiyah, bulan latihan. Tuan-tuan tengok orang yang ada latihan dengan orang yang tak ada latihan. Saya ambil contoh mudah kepada kita semua, anak-anak kita, anak kecil kita. Waktu kita gerak, cucu kita kan, gerak untuk nak bangkit sahur, nak makan dengan kita. Kita habaq apa kat anak kita? Kita habaq apa kat cucu kita? Makan pergi banyak sikit. Nampak tak tuan sekalian? Sebagai persediaan Ramadan. Hang makan pergi banyak sikit, esok nak puasa tu. Tiba-tiba malam tu dia tak bangkit. Yang kata cucu kita ataupun anak kita ni. Dia puasa tuan sekalian. Tobat tak puasa. Pasal apa? Pasal persediaan tak ada. Jadi macam kita pun, kita memang duk puasa selalu dah. Tak bangkit sok waktu tu pun, tak bangkit sahur waktu tu pun tuan. Puasa tak puasa? Alhamdulillah kita puasa. Tak jadi lagi karut lagi, bangkit sahur pun tak puasa. Tu lagi karut. Geng plastik hitam punya geng. Kan? Kita tengok, itu tarbiyah. Jadi macam tu juga geng kita. Kalau kita tak ada persediaan, kita tak ada latihan, tuan-tuan tengok ketika mana nak sahur. Bukan kata ni lah, kita tengok diri kita sendirilah. Waktu sahur tu macam-macam punya duk makan. Dengan nasi dia, dengan pulut inti dia, kan? Dengan pulut udang dia apa semua. Suplemen pun ada juga kan. Macam-macam lah. Vitamin C lah, apa nama, Herbalife lah apa. Tuan-tuan nampak tak makan tu pasal apa? Pasal lagi nak puasa tu, 12 jam tu. Yang lagi karut lagi tuan-tuan. Dia makan, ya Allah. Sobang nak pergi ke laut tu. Bukan nak pergi ke laut pun, nak pergi kerja je pun. Betul-betul? Kan? Ni dak tuan sekalian. Ya Allah, kan? Yang paling kita kesian sekali ni, geng-geng hak mana isap rokok ni, kan? Sini tak ada, alhamdulillah. Dengar pula masjid dah pasang Quran dah. Dia pula mengkit lambat waktu tu. Nak kena sebatang tak cukup. Korang-korang 5 batang. Tentu dibuat macam mana? Jamak takdim terus, kan? Apa dia? Sebelah kanan buh nasi, sebelah kiri duk isap rokok. Cerah masa depan dia. Ni duk jadi karut ni. Pasal buat kelang kabut tuan sekalian. Tak ada persediaan. Tapi bagi hak ada persediaan macam mana? Relax
Bangkit esok pun makan apa? Makan kurma yang masak. Cukup mah tu dah cukup dah. Pasal apa? Sudah ada latihan dan juga persediaan dalam bulan Syaban. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila masuknya Ramadan kita sudah bersedia. Pasal apa? Ramadan adalah satu bulan agung, tetamu agung yang datang membawakan kepada kita berbagai kelebihan. Tuan-tuan, ada tegahan dan juga ada ancaman daripada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Penghujung Syaban, Nabi SAW panggil semua sahabat-sahabat dia. Nabi kata, ayuhan nas, wahai sahabat-sahabat aku, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Akan mai kepada hampa satu bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang menjadi raja. Tuan-tuan, agung ni selalunya kita bagi kat siapa? Kat raja ya. Tak pernah lagi bagi kat pengurusi masjid agung ni. Kan? Betul tak? Kita panggil yang agung, Tuan Haji sekian-sekian. Ada ke? Dia kata agung dah. Oh, nama dia agung, dia orang Indonesia. Contoh lagu tu lah. Kan? Tak ada lah. Agung ni siapa? Yang kata agung ni hanyalah kepada raja-raja saja. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang agung yang menjadi raja kepada bulan-bulan yang lain. Rajanya bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, dia nak mai bukan dekat kita kelang kabut. 14 mufti seluruh negeri pun kelang kabut kena rabat bukit. Tu tak betul? Pasal apa? Pasal nak tunggu agung punya pasal ni. Depa pun duk mengendap tengok dengan teropong tu, tengok nampak anak bulan tuan sekalian. Silap-silap mengendap nampak bini orang kacau ah. Kan? Duk usah tengok cantik. Nampak kita boleh puasa. Pasal apa? Bulan agung nak mai dah. Raja segala bulan nanti akan mai kepada kita. Tuan-tuan, bila raja mai kepada kita ni, bukan boleh pengacara TV3 Kamarudin Mapi nak isytihar. Betul tak? Ni raja nak main ni, siapa yang perlu isytihar? Iaitulah keeper of the ruler seal. Dia ni siapa dia? Penyimpan mohor-mohor besar di raja. Siapa dia? Tan Sri Dr. Syekh Zaid Daniel. Dia yang nak kena isytihar. Kan? Karam Singh Walia tobat tak boleh isytihar ya? Tak boleh. Saya nak isytihar ke? PTA nak isytihar ke? Tuan-tuan, untuk kepala batas kita akan puasa sekian-sekian. Pirah hang siapa dia? Maknanya bukan boleh kita nak isytihar, raja nak main. Siapa dia kena isytihar? Dia masuk dalam majlis raja-raja pula. Nak abang kata bulan ni nanti nak main ni, raja segala bulan nanti nak main, maka akan diisytihar oleh penyimpan mohon-mohon besar. Yang tu yang dikatakan syahrun azim, satu bulan yang agung, satu bulan yang besar. Apa kelebihan yang ada dalam tu? Antara dia, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan. Antara dia apa tuan-tuan? Fihi lailah, kerana di dalamnya itu terdapat satu malam yang disebut sebagai khairun min alfisyahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar saya sentuh sikit. Lailatul Qadar ni Nabi kata apa? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Nabi suruh kita cari. Tapi kita 10 malam yang terakhir tuan-tuan, kesian kat pengurusi ya. Pengurusi Tok Imam dengan Tok Bilal. Depa 3 orang ni tak boleh tinggal. Pasal apa? Pasal depa bertugas. Kesian kat Tok Bilal tu. Darah tu fadlan minallahi wa ni'mah. Tok Imam kali, "Oi, kita 2 orang malam ni kata." Hak lain tak tahu pas ke mana, masuk dalam lubang masing-masing takut. 10 malam yang pertama penuh tuan-tuan sekalian, kan? Masjid Kampung Lembah agak, masjid Lahak Minyak agak, hak mana masjid ni kelang kabut, garu kepala pengurusi. Nak kena mohon bagi besar sikit kau masjid kau. Pasal mai penuh. Duk 10 malam terakhir jangan bimbang. Masjid itu akan kembali normal jadi besar balik. Kan? Tak tahu pas ke mana dah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, cari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Sebab apa? Kerana 10 malam yang terakhir meraih janji Allah itu, ramai orang sudah alpa, orang sudah berputus asa. Depa cari Lailatul Qadar 10 malam pertama tak berjumpa, 10 malam kedua tak berjumpa, last kali 10 malam yang ketiga depa cari Lailatul Qamdar, bukan Lailatul Qadar dah. Akhirnya dok pergi cari tirai, cari baju raya apa semua dah. Dan pasal apa? Pasal tak dapat yang dikatakan Lailatul Qadar. Ala kulli hal, apa pun tuan-tuan sekalian yang kita nak relate dengan program kita pada hari ini, inilah di antara amalan ataupun di antara tarbiyah Allah Ta'ala kepada kita. Kita nak diri kita ni mendapat keampunan daripada Allah, mendapat ketakwaan daripada Allah. Kita nak juga maghfirah, keampunan dan ketakwaan itu dapat juga kepada anak-anak qaryah kita. Saya mengharapkan kepada pengurusi-pengurusi, ayahanda pengurusi-pengurusi, nanti kalau boleh tiap-tiap kali Jumaat peganglah mikrofon Ustaz.
maklumkan kepada anak qaryah. Ini cara pengurusi. Kan? Cara saya mungkinlah saya Tuhan bagi sikit lah, bolehlah pandai bercakap sikit, bolehlah ceramah-ceramah sikit. Kan? Cara ayah anda pengurusi apa semua tu ada masa untuk nak buat pengumuman, buat pengumuman. Abang apa ni anak-anak qaryah sekalian, saya selaku pengurusi, saya mengharapkan anak-anak qaryah saya semua puasa. Pasal apa? Saya nak jawab depan Tuhan nanti ni. Kalau ada anak qaryah saya tak puasa, mampu saya nak kena jawab. Jadi saya nak pesan ramai-ramai. Kalau hampa tak mau puasa, hampa pergi duduk di kampung lain. Abang betul lah kat depa. Boleh lagu tu? Ya tapi pengurusi dia yang pi buka kedai tengah hari. Jahanam pengurusi pun. Yang tu saya tak mau tanggungjawab. Tuan-tuan, semua peranan ni bukan hanya dimainkan oleh kita sahaja, tetapi haruslah dimainkan oleh semua orang. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut kuntum. Kuntum ni apa? Bukan kunta. Kunta ni hang seorang. Tapi kuntum kamu semua. Maknanya bukan saja ustaz, bukan saja bahagian penguatkuasaan, bukan sahaja Jabatan Agama Islam, bukan saja tok imam. Semua orang harus memainkan peranan yang penting. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kita pasti akan ditanya dan di soal siasat apa yang telah diberikan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ra'in, sebagai pentadbir, sebagai pengurusi, sebagai ketua, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala apa yang telah kamu laksanakan tugasan-tugasan kamu. Oleh itu tuan-tuan sekalian, cukuplah dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Dan apa yang baik itu kita ambil, jadikan pengajaran, jadikan tauladan. Dan apa yang buruk itu kita jadikan sempadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. InsyaAllah bulan puasa nanti pun saya pun akan turun pergi masjid-masjid lah kot. Kita akan round masjid-masjid insyaAllah. Tengoklah macam mana kita buka puasa sekali ke apa ke, pergi jadi imam tarawih ke apa kan. Kan ada juga masjid-masjid yang saya duduk sampai dah masjid-masjid tu. Cuma tak abang lah. Duk pergi semayang, duk pergi tengok macam mana kan. Jadi insyaAllah nanti kita akan berjumpa dengan pengurusi. Lepas duk kata Ustaz Luqman ni duk main belah-belah penaga. Lepas kata ni belah-belah kami ni tak main. InsyaAllah nanti kita turun pergi main belah sana. Main apa saya pun tak tahu. Kan? Baik, ala kulli hal. Cukup dekat tu. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman Nur Hakim bin Muhtar, Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perak Utara Kepulauan Batas, yang telah pun menyampaikan ceramah Ramadan yang bertajuk Meraih Janji Ilahi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Luqman tadi berikan kita sedikit sebanyak input untuk kita membuat persediaan melangkah ke gerbang Ramadan yang beberapa hari saja lagi akan bertemu dengan kita insya-Allah. Hadirin sekalian, saya dimaklumkan bahawa Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang telah pun sampai dan kita tangguh dulu untuk kita membuat persediaan majlis pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan pada hari ini, dan dipohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak berganjak di tempat masing-masing sehinggalah ketibaan masuk Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Terima kasih.
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت الليل قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا
الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Yang berbahagia Ustaz Ayub bin Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, mewakili Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Yang berusaha Ustazah Rohaizam binti Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Yang berbahagia Encik Nasmer bin Datuk Kadar Shah, Wakil Pengurusi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma Pulau Pinang. Yang berbahagia Encik Muhammad Faidrul bin Mat Razi, Pengarah Jabatan Pelesenan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Yang berbahagia Encik Muhammad Nazri bin Abdul Wahab, Pengarah Direktorat Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Yang berbahagia Encik Muhammad Syukur bin Senapi, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
Yang berbahagia Encik Muhammad Lutfi bin Ahmad Kuzaini, Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Encik Abdul Rashid bin Mat Saad, Bendahari Masjid, mewakili pengurusi Masjid Ibnu Rahman Seri Serdang Kepala Batas, pegawai kanan Jabatan Hal Agama Islam Pulau Pinang, pegawai takbir agama daerah, wakil-wakil dari pejabat daerah dan tanah, serta agensi-agensi penguasaan negeri Pulau Pinang. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Awal bermula dengan bismillah. Syukur hanya kepada Allah. Selawat Nabi kepada Rasulullah. Semoga pertemuan ini membawa barakah. Alhamdulillah, seiring kita menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan Yang Maha Esa, kerana dengan limpah dan izinnya jua dapat kita bersua pada pagi yang berbahagia ini. Pihak majlis mengambil sewaktu untuk mengucapkan selamat datang buat para hadirin sekalian ke Majlis Pelancaran Operasi Bersepadu bulan Ramadan 1442 Hijri bersamaan 2021 Masihi yang diadakan di tempat yang penuh barakah ini, iaitu Masjid Ibnu Rahman Kepala Batas. Pihak majlis juga dengan berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, ke majlis yang penuh berbahagia ini. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Bagi memohon keberkatan Allah Azza wa Jalla, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahrul bin Senawi, Imam Masjid Ibnu Rahman. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Syahrul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun bersempena Majlis Pelancaran Operasi Bersepadu bulan Ramadan 1442 Hijrah pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Allahu ya zal jalali wal ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menghadapi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Syahrul bin Senawi atas bacaan doa sebentar tadi.
Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Ayub bin Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, mewakili Pengarah Jabatan Hal Agama Islam Pulau Pinang untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berhormat Datuk Isina Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, yang berusaha Ustazah Rahizam binti Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Yang saya hormati semua dhaif kenamaan, wakil-wakil jabatan, pegawai kanan, dan seterusnya kepada semua yang hadir pada pagi ini di masjid yang indah, Masjid Ibadur Rahman, Seri Serdang, Kepala Batas. Saya mewakili Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang ingin menyampaikan lafaz salam dan lafaz ta'zim kepada beliau yang tak dapat hadir pada pagi ini bersama-sama dengan majlis ini kerana beliau telah dijemput hadir bersama dengan YB Menteri di Bangi, Selangor pada masa yang sama pagi ini. Ingin membacakan ucapan yang telah pun disiapkan bagi menyerikan lagi majlis ini sebagai ucapan alu-aluan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan majlis pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi yang akan dirasmikan sebentar lagi oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman selaku Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang sebentar nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu segala rasul dan pembawa rahmat sekalian alam. Datuk-datuk dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang kita maklum, bulan Ramadan hampir dan semakin hampir tidak lama lagi. Bulan Ramadan merupakan satu bulan yang mulia lagi penuh dengan keberkatan. Sebagaimana terkandung dalam sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosanya akan diampunkan. Atas inisiatif dan keprihatinan Timbalan Ketua Menteri 1, iaitu Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam melalui bahagian penguatkuasaan telah diberi tanggungjawab untuk menubuhkan jawatankuasa Task Force Operasi Bersepadu bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi, dengan kerjasama dan pelibatan agensi-agensi lain seperti
MBSP, MBPP, PDRM, KKM dan lain-lain. Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak 2 kali dan mewujudkan pelan tindakan secara bersepadu antara agensi yang berbidang kuasa dan telah mengenal pasti undang-undang atau peraturan sedia ada bagi menangani isu ini. Tujuan operasi ini dilaksanakan adalah untuk memastikan agar bulan puasa ini tidak dicemari dengan kesalahan-kesalahan dan undang-undang yang sengaja dilakukan oleh masyarakat kita. Lebih-lebih lagi, kita kini berada dalam fasa norma baru ekoran daripada pandemik wabak COVID-19. Maka perkara ini perlulah dilihat dan diberi perhatian yang lebih. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, untuk makluman, JAIB, ini Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, telah mengenal pasti beberapa lokasi panas golongan yang tidak berpuasa atau tidak menghormati bulan Ramadan. Ekoran daripada tindakan yang telah diambil ke atas 19 orang pada tahun lepas, iaitu 2020. Di atas kesalahan tidak menghormati bulan Ramadan. Mereka akan diambil tindakan di bawah Seksyen 15 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pulau Pinang tahun 1996. Petikan enakmen tersebut seperti berikut. Mana-mana orang yang pada waktu berpuasa pada bulan Ramadan menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta-merta dalam waktu itu. B. Secara terbuka atau tempat awam didapati minum, makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat sekalian, sebagai tanda kecintaan kepada bulan Ramadan yang penuh bermakna ini, menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk memastikan agar bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan penuh keredaan dan keselamatan. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua jawatankuasa yang terlibat dalam operasi bersepadu bulan Ramadan, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Terima kasih juga saya ucapkan di atas kehadiran yang berbahagia dan yang berhormat Datuk Insinyur Haji Zakiyuddin bin Abdul Rahman dan juga semua dhaif-dhaif jemputan yang dapat menghadiri majlis pada pagi ini. Mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya merakamkan terima kasih kepada semua agensi yang bersama-sama berganding bahu untuk menjayakan operasi bersepadu bulan Ramadan tahun 1442 samaan 2021 Masihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Ayub bin Yaakob atas ucapan aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Datangnya disambut dengan gembira, bagai mendapat gading bertuah. Datangnya YB, kami teruja, sudikan YB sampaikan madah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati, kini tiba masanya untuk kita sama-sama mendengar ucapan dan seterusnya menyaksikan pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan 1442 Hijri bersamaan 2021 Masihi yang akan disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Untuk itu, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Ahmad Zakiyuddin bin Abdul Rahman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan
dan seterusnya menyempurnakan pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan bagi tahun ini. Majlis dengan seterhormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nasir selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berusaha Ustaz Ayub Yaakob, Ketua Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, mewakili Tuan Pengarah yang saya difahamkan ke Ilim penjumpaan oleh Menteri, yang berusaha Ustazah Rohaizam binti Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, Encik Nasmir bin Datuk Qadar Shah, pengurusi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Prisma Pulau Pinang, Cik Muhammad Fairul Razi, Pengarah Jabatan Pelesenan, Muhammad Nazri, ada Abdul Wahab, ada Pengarah MBSP, Wakil Jabatan Kesihatan, seterusnya Abdul Rashid Pendahari Masjid, mewakili pengurusi karya, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pagi ini kita bersama-sama di dalam satu majlis pelancaran bagi operasi bersepadu bulan Ramadan. Yang pertama kali kita buat operasi bersepadu ni. Terlebih dahulu saya merakamkan penghargaan tahniah kepada Jaib melalui bahagian penguatkuasa kerana telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pelancaran ini. Walaupun kita masih di dalam PKPB COVID-19 dan kena ikut prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan. Jadi tak apa nak selesa lah duk pakai mask kan. Dulu nyamun je buah mask ni. Lah ni kita pergi mana pun kena tutup muka pula kan. Jadi tertentu sekali tak berapa nak selesa lah ya. Pada kesempatan ni saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Jaib yang telah sudi menjemput saya bagi merasmikan pelancaran. Tidak lupa juga kepada pengurusi Jawatankuasa Qaryah dan EJK Qaryah serta pegawai-pegawai masjid Ibadur Rahman yang sudi menjadi tuan rumah. Juga kepada ahli-ahli Jawatankuasa Task Force yang terdiri daripada pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Seberang Perai, PDRM, Polis, Kementerian Kesihatan dan lain-lain yang terlibat. Tuan-tuan yang dimuliakan, isu menjual makanan ni bulan puasa kan selalu disebut kan, bila nampak orang duk beratok beli kan awal belum masuk Zuhur pun duk beratok dah. Kadang-kadang pukul 10 pagi dah duk beratok depan kedai kan, dengan nasi bungkus ke macam-macam ya.
Jadi sehingga menzahirkan rasa macam seolah-olah bukan bulan puasa lah, ya. Jadi perkara ni telah menjadi satu benda yang tak menyenangkan umat-umat Islam. Ketika umat Islam melaksanakan rukun Islam keempat dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, ada segelintir peniaga-peniaga Muslim kita yang tak berapa sensitif lah, ya? Bila mereka membiarkan orang-orang yang tak puasa makan, kadang-kadang biar makan dalam kedai, mungkin ada lino-lino sikit, ya, dan minum di kedai-kedai mereka. Jadi hal demikian menjadi kesalahan syariah. Makan tu menjadi makan dalam bulan Ramadan siang hari adalah kesalahan. Boleh kata semua negeri lah di Malaysia ni, termasuk Pulau Pinang, ya, kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Jadi kita tubuhkan task force ni untuk mengadakan operasi bersepadu bertujuan menangani aduan-aduan. Jadi kalau ada berlaku perkara-perkara yang tersebut, selalunya lah orang ramai dia akan report, dan dia beritahu, dan dia minta kita ambil tindakan, ya? Jadi kita pun memberi ruang kepada orang yang tidak, perkara tersebut tu seolah-olah memberi ruang lah kepada orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Tak puasa ni boleh, tapi kena uzur, kan, ada hukum dia, uzur syar'i. Jadi mereka terus membeli makanan tanpa segan silu. Dan kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, terajak makan di tempat awam. Jadi saya mengambil kesempatan ini, saudara pengurusi peniaga pun ada kat sini, kita menyuruhlah pada peniaga makanan agar menjual makanan pada masa yang sesuai, dan kita masa yang sesuai tu, kalau ikut yang majlis ataupun pihak berkuasa tempatan benarkan kepada bazar-bazar Ramadan, permit yang mengawal, permit yang boleh dikawal lah, yang dikeluarkan permit khas untuk bulan Ramadan adalah bazar-bazar Ramadan. Jadi untuk bazar Ramadan memang penjualannya dibenarkan bermula pukul 3 petang. Jadi kedai-kedai makanan yang lain tidak ada di dalam permit. Sungguh pun begitu, kita menyarankanlah supaya semua peniaga-peniaga makanan ni menghormati bulan Ramadan dengan membuka ataupun menjual makanan bermula pada pukul 3 petang. Jadi saya juga menyeru kepada umat Islam di Pulau Pinang, kan, melalui pengurusi-pengurusi karya, pimpinan-pimpinan karya, pimpinan masyarakat, agar sentiasa menghormati kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dan bertentangan dengan ajaran Islam, seperti makan dan minum di khalayak ramai, amalkan budaya hidup tidak sihat seperti merokok di tempat awam, dan melakukan pembaziran dengan membeli juadah berbuka dengan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan, iman dan taat kepada Allah, serta mengharapkan keredaannya, akan diampunkan semua dosa yang telah lepas. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Sekretariat Task Force Operasi Bersepadu ini. Jadi tuan-tuan, operasi bersepadu ni bukanlah kita buat sengaja-sengaja
nak ambil tindakan, nak mendenda orang ke, menyekat. Cuma kita sebagai negeri yang dalam perlembagaan negara Malaysia yang di dalam perlembagaannya agama rasmi adalah agama Islam, perlulah kita meletakkan perkara yang berkaitan di dalam Islam itu di tempat yang sewajarnya kan. Jadi bulan Ramadan, bulan yang mulia yang patut dihormati kan, amalan-amalan kan di dalam bulan Ramadan ni sekiranya berlaku perbuatan, kelakuan yang menampakkan bulan itu tidak dihormati, patut kita tegah daripada berlaku ya. Jadi antara walaupun tidak disokong dengan undang-undang yang jelas tentang perkara ini, operasi-operasi bagi mencegah kan perkara ini berlaku memang telah kita buat pada masa-masa yang lepas, tetapi macam saya sebutlah, tidak ada sokongan undang-undang untuk mengambil tindakan mengikut undang-undang. Cuma kalau makan sajalah, makan minum saja seokok kan, tapi kalau menjual, membeli bukanlah satu kesalahan kan. Kita sedar, kita akui mungkin ada keperluan kan, mungkin ada keperluan untuk membeli makanan untuk tujuan-tujuan tertentu, tapi perlulah kan penjual-penjual melakukan dengan secara yang lebih sopan lah ya, cara fikir-fikir sendirilah macam mana nak buat tu kan, supaya tak nampak terbukanya, tak nampak letak makanan di cara seolah-olah kedai tu buat operasi macam bulan-bulan biasa. Itu yang kita maksudkan. Jadi saya percaya semua orang bersetujulah kan kalau kita meletakkan perkara ini sebagai satu perkara yang tak sepatut berlaku kan. Walaupun dia tak ada undang-undang, saya ingat semua kita bersetuju kan perkara ini tak patut berlaku. Jadi operasi yang kita nak buat ni operasi mencegah saja. Mungkin dalam bentuk nasihat, dalam bentuk dakwah bahawa perkara ini tak sepatutnya berlaku di dalam negeri kita ni. Jadi insya-Allah kan operasi task force, operasi bersepadu yang diketuai oleh Jabatan Hayat Luar Agama Islam Pulau Pinang dan agensi-agensi yang terlibat ya, majlis bandaraya kita, Majlis Pulau Pinang dan juga Seberang-Perai dan juga Kementerian Kesihatan. Dan yang rakan-rakan kita ni pun bersama-sama kita di dalam melihat aspek-aspek lain kan di dalam lesen-lesen perniagaan, aspek kesihatannya, aspek halalnya kan. Saya rasa akan juga mendapat manfaat daripada operasi yang kita rancangkan ini. InsyaAllah Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan EXCO akan sentiasa memberikan sokongan dan dokongan kepada usaha-usaha terhadap penganjuran program ini dari semasa ke semasa selaras dengan visi pentadbiran Islam negeri iaitu Khairul Ummah 2030 dan mendukung kuat gagasan pembangunan Vision Penang 2030. Dan saya juga mengambil kesempatan ini bagi pengurusi karya yang mungkin membuat penganjuran yang ada penganjuran Bazar Ramadan di masjid-masjid masing-masing supaya melihat aspek penguatkuasaan SOP ni, pematuhan SOP kan semasa penjualan makanan, masa pembelian kan dan juga semasa penganjuran pengedaran bubuk lambu ke, pengedaran makanan berbuka ke kan, ataupun majlis-majlis
iftar nanti dan semayang tarawih kan. Kita dah keluarkan SOP dah Ustaz, SOP harap dapat pengurusi-pengurusi dan JK Qaryah tentukan bahawa SOP tersebut dapat dipatuhi mengikut kesesuaian masjid masing-masing lah. Di setengah masjid dia kena buat macam ni, setengah masjid dia tengok dia kena buat macam ni. Jadi sama-samalah kita berusaha untuk kita mematuhi peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengurangkan merebaknya COVID-19 ni. Seperti mana yang kita tahu, hingga ke hari ini kalau tengok statistik di Pulau Pinang ni masih lagi kan 150, jarang. Ya, kadang-kadang dia turun sikit kita rasa sedap dah. Dah tahu esok dia lompat pula 200 pula kan. Jadi sentiasa, maksudnya dia dah berada dalam komuniti kita. Kau tengok kan, kita duk dapat WhatsApp tengok peta Pulau Pinang kan, dia tunjuk mukim tu berapa, semua ada boleh kata 1, 2 dah di dalam komuniti. Jadi sama-samalah kita mengambil langkah-langkah kan bagi kita memendung COVID-19 kerana di mana yang kita faham, kita maklum COVID ni adalah satu virus yang boleh menyerang begitu mudah, merebak begitu mudah sekali dan membahayakan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebelum tu saya nak mengucap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini dan selamat beramal ibadat di bulan Ramadan. Moga-moga kita mendapat keberkatan di dalam bulan yang mulia ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran operasi Bersepadu bulan Ramadan 1442 Hijrah 2021 Masihi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Majlis 1 Pulau Pinang ke tempat gimik pelancaran, diiringi oleh Yang Berbahagia Ustaz Ayub Yaakob dan Ustazah Rohaizam binti Abdul Rahim. Seterusnya dijemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Majlis 1 Pulau Pinang untuk meletakkan tangan pada skrin pelancaran dengan kiraan 3, 2, 1. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Hadirin sekalian, dengan ini rasmilah sudah pelancaran operasi Bersepadu bulan Ramadan 1442 Hijri bersamaan 2021 Masihi. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Majlis 1 Pulau Pinang untuk menyampaikan poster Ramadan kepada para penerima. Poster kempen Hormati Ramadan diberikan pada penerima pertama. Dipersilakan Encik Nasmer bin Datuk Khadar Shah, Wakil Pengurusi Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Presma Pulau Pinang. Seterusnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammadul Hakim bin Mohtar, Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perak Utara Kepala Batas. Seterusnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Nozli bin Mat, Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perak Utara Petuas.
Seterusnya dipersilakan Wakil Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perai Tengah. Persilakan penerima seterusnya Wakil Pegawai Tadbir Agama Daerah Barat Daya. Persilakan penerima seterusnya Wakil dari Pegawai Tadbir Agama Daerah Timur Laut. Dipersilakan Wakil Pegawai Tadbir Agama Daerah Seberang Perai Selatan. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Ustaz Ayub bin Yaakob, Ketua Peluang Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam, mewakili pengarah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang untuk menyampaikan cenderamata kepada Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Seterusnya dipersilakan Encik Abdul Rashid bin Mat Saad, Bendahari Masjid, mewakili pengurusi Masjid Ibnu Rahman untuk menerima cenderamata daripada Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya menjayakan pelancaran operasi bersepadu bulan Ramadan bagi tahun ini. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya acara pelancaran sebentar tadi, maka selesai sudah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesudian menjayakan majlis pada hari ini. Sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pihak-pihak yang telah menjayakan majlis ini secara langsung atau tidak langsung. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Semoga berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar lagi, Yang Berhormat Timbalan Ketua Menteri akan ada sesi sidang media, difahamkan. Dan hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian dijemput untuk menikmati jamuan yang disediakan. Terima kasih. Dan sedikit makluman kepada semua pengurusi karya, dimaklumkan bahawa kita akan mengadakan majlis tilawah Al-Quran dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Pulau Pinang bertempat di Masjid Abdullah Fahim, bertarikh hari ini menghafaz Al-Quran, dan besok dan juga 8 hari bulan, 7 dan 8 hari bulan merupakan majlis tilawah Al-Quran yang diadakan pada jam 8 malam dan dijemput kepada 5 orang wakil Ketua Masjid Khairiyah Daerah Seberang Perai Utara Pulau Batas ke majlis tersebut. Sekian, terima kasih. Dijemput para media untuk sesi sidang media di hadapan pentas.
Mohon kepada wakil Jabatan Kesihatan tadi.